kawasan menghadap polis memesan sebuah trek motosikal memasuki arah Bukit sebelum kawasan itu ditutup jam 3 pagi. Ini merupakan cubaan dan membukai pintu berkenaan untuk melarikan diri gagal. Mereka sebenarnya diiringi kereta pemandu polis ke IDD Timur Laut sejauh 4 km. 100 sama diportkan atas pelbagai kesalahan trafik termasuk motosikal tidak mengikut spesifikasi Jabatan Perbelanjaan JPJ. Motor motosikal kerana dapati melakukan modifikasi yang keterlaluan. Islam ke atas tangga. Sedang. Dan mengalami pengalaman sekali seumur hidup. Adik. Mandi. Saya pilih Enfagrow A+ Microwave dengan HSG untuk membantu mengontrol dan emosinya. Kini saya sering kagum dengan perkembangan mereka setiap hari. Enfagrow A+ Microwave. Saya pilih Enfagrow A+ Microwave dengan HSG mengenai pakai bahan energi untuk membantu perkembangan mereka dan emosinya. Kini saya sering kagum dengan perkembangan mereka setiap hari. Askar tadi pada peti ya? Aha. Lagi mandi dulu. Ingat tak? Mandi dulu. Kita memilih masing-masing kita duduk semua dapat dikasih kehidupan belajar bersama kami. Ambil dua aduh. Hidupkan dia. Lagi dua di susu okey. Hujan. Kan lembab kain. 17 kawasan menjaga. Nampak? Tidak bawah tu bukan kain. Hujan kot tadi. Lembab semua. Letakkan hati tertinggi dengan bacaan antara 191 hingga 120. Nak makan tak? Saya dengan Nilai serupa dapat disebut di sebelah. Macam makan tak? Makan dulu. Selain pada tahap selamat dan tangkap cukup. Makan dulu. Makan dulu. Nampak berapa orang ni? Ketika harga barang lain tidak bermain, lain dia sebelah dengan harga sayur-sayuran di pasaran. Naik buat sayur. Naik sayur buat. Lebih rendah berbanding harga biasa, ukuran kekurangan permintaan bahan makanan itu ketika ini. Wartawan Syafiqah dan Tuan naik dia. Makan nanti perlu ya. Itu tak laku. Yang lain tak laku. Jatuhan mendadak harga sayur-sayuran tempatan itu dahulu peniaga berlaku sejak pertengahan bulan lalu. Meskipun hasil tani ketika ini meningkat, tinjauan di Pasar Awam Jalan Osman Petaling Jaya Selangor mendapati sayur-sayuran dari Cameron Highlands mudah didapati dan dijual dengan harga yang rendah. Semua sayuran ini diambil dari pemborong dari Selayang, Ipoh dan juga Cameron Highlands. Dan tinjauan hari ini mendapati harga sayuran tempatan ada penurunan harga. Antara sayuran berdaun yang didapati turun harga adalah kombis bulan. Sebelum ini dijual pada harga RM8 sekilogram, namun kini jatuh kepada RM2 sekilogram. Harga sawi pula daripada RM7 kepada RM4. Manakala jenis sayuran buah seperti tomato lebih RM3. Terung panjang dijual RM4.50 sekilogram, berbanding RM12 sekilogram. Selain kacang buncis turut dijual pada harga RM8 dan timun Jepun RM4. Jelas peniaga kelembapan jualan itu berdalam. Sedangkan bantuan penggalan sayur-sayuran tempatan Turun lah tu. Turun. Naik. Kombes baru bawa pergi tadi. Pakai sayur. Pakai sayur. Bukan sayur.
Belanja minyak dia tak ada. Situasi harga pun berbeza dengan harga sayuran import, antaranya halia dan bawang, yang didapati berlakunya kenaikan harga. Semua barang ada jatuh naik. Satu barang ya, harian pun dia paling mahal dari China, dari daripada naik semua benda beli. Harga sekarang boleh tawar beli. Semalam, media melaporkan kejatuhan harga serta kelemahan jualan yang dialami ketika ini, menyebabkan ramai pengikut sayur di seluruh negara sejak bulan lalu. Laporan Syafiqah dan Menoni, TV3. Yang Dr. Agong Al-Sultan Abdul Wahid Al-Hidin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan mencemar dulu ini dan meninjau kerja dan rumah seorang mangsa ribut di kampung rantau panjang di Rufin. Sultan Abdullah yang diiringi Tengku Panglima Raja Tengku Amir Nasir Ibrahim Shah turut berkenan menyertai penduduk di kampung berkenaan. Sultan Abdullah berangkat tiba di rumah Muhammad Zaki Embong jam 12.15 tengah hari. Muhammad Zaki ketika ditemui menjunjung kasih keprihatinan Sri Paduka Baginda mencemar diri rumahnya yang kini dalam proses berpulih selepas bumbung di ruang tamu dan beranda diterbangkan dulu jam 5 petang 2 Oktober lalu. Dalam kunjungan ke Rufin, Sultan Abdul Wahid juga berkenan mencemar dulu menunaikan sumbangan kepada 143 orang. Antara penerima terdiri daripada golongan Islam, Tunggal dan Sedal Baru, anak kampung pada majlis di Dewan Semua depan Conggol. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam KPEX memohon kerajaan mempertimbangkan cadangan gaji pejabat awam dinaikkan RM300 dalam belanjawan 2024, memandangkan kali terakhir gaji mereka dinaikkan kira-kira 10 tahun lalu. Presiden Datuk Dr. Adnan Mat berkata cadangan itu juga mengambil kira kos sara hidup yang terus meningkat dan wajar dipertimbangkan kerajaan sementara menanti sistem saraan perkhidmatan awam dilaksanakan pada 2025. Kebijakan itu diutarakan QPEX sebelum ini dan turut memohon kerajaan mempertimbangkan pemberian bonus minimum 1,5 bulan serta diskaun sekurang-kurangnya 30% bagi pembayaran cukai pendapatan kepada semua penjawat awam dalam pembentangan belanjawan 2024 Jumaat ini. Datuk Adnan turut yakin Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mampu menunaikan hasrat penjawat awam yang telah memberikan perkhidmatan terbaik selama ini. Bila kita makan aiskrim, makan makanan yang manis, yang masih rasa manis tu, kalau dibiarkan boleh menjadi mengusulkan ubat gigi cairan. Ubat gigi, kemudian. Sikit je, bangun. Diudarani dianyai eksklusif baru dengan 10 kali vitamin C yang bukan sahaja mencerahkan kulit, juga diformulasi khas dengan haruman bunga yang memikat. Menjadikan anda mempesona dengan penuh keyakinan. Terdapat 3 pilihan warna eksklusif. Saya kan yang kadang. Jangan ni. Tak mau kok berpegang Gaza dan Israel masih bertulisan tertinggi. Kehidupan penduduk Palestin terus meningkat dengan ratusan penduduk kehilangan tempat tinggal. Bagi pendapatan butiran tentang situasi di sana, ikuti rakaman kami bersama pengurus besar MyCare di Gaza, Dr. Ziad Syahada. The latest update on the situation in the Gaza Strip. Actually, the last night, the airstrike destroyed 2 full buildings, all of them residential buildings. Some of them have been destroyed, and even a lot of people inside those houses without any advance warning. So the number of shaheed now in Palestine more than 300,
we have more than 1,000 injured. The total around 100 houses destroyed last night. We believe the situation is going worse. So even we cannot contact you every day, every hour, because now only 4 hours a day with electricity, 20 hours without electricity. And once we don't have electricity, we don't have an update even about the names of the houses destroyed. We hear everywhere. So now it's morning. It's around 10 a.m. in Gaza. But since last night, I believe no one in the Gaza could sleep well. Every single minute we hear bombs. We open all the windows. Otherwise, they would be breaking. I don't know if you can hear me. You can hear babies crying once they hear bombs. So we don't know what will happen after this, but we need from our brothers and sisters to send dua for us, and inshallah Palestine will be free. Serangan ke atas kediaman penduduk di Gaza menyebabkan kemusnahan besar. Penduduk yang hilang tempat tinggal terpaksa berteduh di rumah saudara mara dan rakan mereka. باختصار عندنا في دمار شامل. احنا عائلة البواب عندنا تقريبا حوالي 150 نفر في العمر هذا. في محلي، في ربطي، في دار العالم التأمين، في غرفتي، 5 شباب، كل واحد كله دمار كامل. ما يصلح للسكن كليا، دمار شامل يعني في المنطقة. وكله متشرد عليه قاعدين عند قرايبنا وعند اصحابنا وعند الناس المعارف يعني الحبايب. Turut jadi sasaran masjid dan juga tempat suci umat Islam menunaikan ibadah. Tindakan rejim Israel menyelesaikan rumah ibadah itu langsung tidak boleh diterima oleh penduduk. في هذا المسجد كنا في امان الله عز وجل. صلينا العشاء في الامس فيه، ثم فجأة قصف هذا المسجد دون سابق انذار ودون اخبار احد من الجيران. روع الاطفال، روع الشيوخ، روع النساء، كبار السن. مصاحف وعثرات. المسجد قلب عن بكرة أبيه. ليش؟ Perang Palestin Israel kali ini juga mendapat perhatian umat Islam di seluruh dunia, terutama di negara-negara Arab. Di sana Yemen, puluhan ribu penduduk berharap bagi menyatakan solidariti ke atas Palestin. Kebangkitan Palestin kali ini dilihat memarakkan lagi semangat untuk terus mempertahan kedaulatan bumi India. Situasi sama dapat dilihat di Kuwait City, Kuwait. Puluhan ribu penduduk berharap di jalan raya bagi menyatakan sokongan ke atas perjuangan Hamas dan umat Islam di Gaza. Mereka turut melaungkan slogan dan mengibarkan bendera Palestin. Maldives, Sri Lanka dan Pakistan memperbarui sokongan mereka terhadap hubungan sebuah negara Palestin dalam sempadan sebelum 1967 ketika konflik Arab-Israel semakin meningkat. Negara-negara itu melahirkan kebimbangan terhadap peningkatan keganasan yang mengorbankan ratusan orang di Israel dan Palestin semalam. Kerajaan Maldives dalam satu pernyataan mengulangi pendiriannya bahawa keamanan dan kekeralan di Asia Barat hanya boleh dicapai melalui penyelesaian dua negara berdasarkan sempadan sebelum 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negara Palestin. Ia juga menyeru pelaksanaan penuh resolusi Majlis Keselamatan yang telah mengisytiharkan batal dan tidak sah pendudukan Palestin dan pengilhakan kota suci Baitul Maqdis. Sri Lanka melalui Kementerian Luarnya juga kekal komited untuk menyokong penyelesaian yang dirundingkan selaras dengan parameter yang dipersetujui antarabangsa bagi dua negara yang tinggal bersebelahan berdasarkan sempadan 1967. Kerajaan Taliban Afghanistan menyalahkan pencabulan hak Palestin oleh Israel sebagai punca peningkatan terbaru dalam konflik selama 75 tahun dan meminta pertemuan kerjasama
Islam OIC membantu rakyat Palestin. Pakistan dalam satu pernyataan menyeru masyarakat dunia untuk bersama-sama menyelamatkan permusuhan dan untuk mencapai keamanan yang berkekalan di Asia Barat. Katanya negara Palestin yang berdaya maju, berdaulat dan bersempadan harus ditubuhkan berdasarkan sempadan sebelum 1967 yang Batu Mati sebagai ibu negaranya. Penyokong parti pembangkang berharap di antara ribu Madagaskar bagi mendesak pertukaran pegawai Suruhanjaya Pilihan Raya susulan kemelut politik yang melanda di negara itu. Polis terpaksa melepaskan tembakan gas membidik mata dalam usaha menyurai ratusan penyokong yang hadir. Suhu di London meningkat sehingga 10 darjah Celsius daripada kebiasaannya ketika penduduk sedang menghadapi musim luruh. Peningkatan suhu luar biasa ini menimbulkan kebimbangan dalam kalangan penduduk berhubung isu perubahan iklim. Festival Balon Panas Antarabangsa ke-51 di Albuquerque, New Mexico tarik lebih 600 penyertaan. Festival ini berlangsung selama 9 hari dan mula diajukan pada tahun 1972 dengan hanya 13 penyertaan. Baharu, Sufficient Super. Rambut 10 kali lebih kuat dan wangi sehingga 72 jam. Ini kan susu berkualiti tinggi. Fresco Gold. Susu daripada bakar dengan kualiti tinggi dihantar segar dan mengekalkan lebih 90% nutrien sejati. Mudah dihadap, kuat dari dalam. Fresco Gold. Inginkan kulit yang sempurna? Kenapa perlu pilih kulit kebun atau kulit berseri? Nivea Serum Extra Bright C and Hyaluron Baharu diperkuasa dengan 500 kali vitamin C dan hyaluron untuk kulit yang lebih berseri dan anjal dalam 3 hari. Dari Nivea. Teringat tidak ada lama akhir kali saya bermula. Maggi macam telur tu istimewa. Bila sakit kerja, rindu tak Maggi saja sesuatu pelayan kasih ibu. Sampai nak berjumpa, tetap berujar. Memiliki rasa pelayan dan jiwa. Namun dalam hidup, cukup rasa. Ikan ni makan lagi. Yang boleh saya kongsikan memang cukup beria dengan menyaksikan ribuan penonton hadir untuk sama-sama Sukan Kabadi dan juga Jiu-Jitsu. Jalur terbilang bagi pekerja Malaysia pula adalah atlet karate negara iaitu Muhammad Arif Afiq Abdul Malik yang juga bergerak dengan masker 6 pekerja Malaysia dengan sekaligus Presiden Malaysia meminta tirai di hajur ini dengan membawa 6 emas, 8 perak dan juga 18 gangsa. Berada di tempat ke-14 keseluruhan daripada 40 kontingen yang bertanding. Kalau China pula masih meraih ingat banyak 200 dan pastinya untuk memastikan kelancaran bagi edisi ke-19 ini tak lain tak bukan adalah individu yang cukup penting iaitu barisan sukarelawan. Jadi jom kita bersama dengan barisan sukarelawan kita. Inilah mereka yang sentiasa memastikan semua yang diatur untuk kelancaran bagi edisi ke-19 ini berjalan dengan baik dan pastinya pihak media juga antara yang terbabit dengan mereka selaku sukarelawan. Baik, saya bersama dengan Reza antara yang bertugas di media center
ke-19 ini. Dan untuk itu saya juga rasanya ingin mengucapkan kepada anda semua kerana terus bersama kami di TV3. Dan selepas ini edisi ke-20 pula akan berlangsung di Jepun iaitu Aichi Nagoya. Jadi saya rasa sekali saya bersama kami Sejak Hangzhou, Konnichiwa, Aichi Nagoya. Assalamualaikum dan Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Silakan. Pada konteks lain, sukan terapi di Australia hari ini memastikan Malaysia menjadi lokasi sasaran satu Bagi hoknya. ini disebutkan oleh barisan eksis yang pertama kali membuat penampilan di pentas masa kedua terbesar ini. Pencapaian di Sukan Asia Hangzhou 2022 menyatakan skuad karate negara berjaya meraih 1 emas dan 2 perak. Emas disumbangkan oleh Muhammad Arif Afifuddin Abdul Malik yang menghubungi acara komite 84 kg. Juga emas ke-6 buat kontingen Malaysia. Dengan kampion Malaysia meraih emas adalah 2014 di Incheon, Korea Selatan. 2 perak pula diraih Malaysia acara kapal wanita individu. Lady Edward yang bercelah membantu jurukatan pasukan wanita untuk meraih keinginan pribadinya bersama Natalia Shiravini anak Yabil dan Messi Nelly Rifaramoji. Lebih memastikan ini merupakan penampilan pertama buat kesemua peminat karate negara di Hangzhou sekaligus memberi pengaruh positif buat keseluruhan karate Malaysia Wakaf. Apalagi mereka supaya kita melihat pengurusan menambah aktif pelapis yang lebih dan juga kategori yang kalah supaya dia tambah aktif yang lain supaya dia dapat sepadi bersama dan yang terbaik akan dipilih untuk perjalanan yang akan datang. Tadi sharing for this was is spiritually middle and long time around 3 or 4 generation Malaysia didn't achieve the gold medal. I traveled to Malaysia six months before. We worked hard day and night and maybe some of the workers was angry for me. They tried to make it this before us. We do this meeting. Kejayaan emas berperak di Hangzhou juga berjaya memperbagi pencapaian satu bangsa yang diraih pada edisi 2018 di Jakarta, Bali. Dalam pada itu, atlet Jim Ramai Negara Anjoli terpaksa akur menutup tirai Sukan Asia Hangzhou 2022 di kedudukan ke-11 daripada 23 panelis acara individu all-around semalam. Berbeza dengan disiplin gelap, olahragawati kebangsaan 2022 berkenaan mencapai 28.800 mata. Bagaimanapun Joey mengumpul mata tertinggi melalui disiplin kegemaran bola 31.550, diikuti disiplin belantan dengan 27.700 dan terakhir rebound 28.200. Menyaksikan Joey yang beraksi dalam kecederaan mengusik 116.250 mata keseluruhan di Tamasya ini. For the last week before I went to Asian Games, I injured my back and my ankle. Okay, so I show you. It's this part. So I see doctor say my ligament tear. So during the last week before I went to here, I can't even control the thing. Like I practice also just use my right leg. So it's a very difficult time for me. Apapun atlet berusia 17 tahun itu berpuas hati dengan pencapaian berkenaan, memandangkan ini penampilan pertamanya di pentas Sukan Asia. Apa yang lebih penting buat Joey ketika ini, dia berharap lebih banyak lagi tim latihan dapat disertai di luar negara. Sudah dibangun latihan di Majlis Sukan Negara LSM kurang sesuai untuk melatih beberapa disiplin mereka. The most important is the ceiling because our Malaysia training center, the ceiling is too low. Like every time when we practice, like we will raise every now and then suddenly we will hit the ceiling and then like go down like very fast. So we can't practice our race. Pemimpin negara untuk tirai Sukan Asia Hangzhou 2022 dengan 16 emas, 8 perak dan 18 kapsa. Sekaligus menunjukkan ke-15 daripada 45 negara keseluruhan yang bertanding. Isi semua ini di Sukan Asia Jakarta, Palembang 5 tahun lalu. Belajar seperti tuan, beberapa perjalanan didapat dan dipamerkan barisan atlet sepanjang kemasan ini yang bermula 23 September lalu. Saya bersama wartawan Syakira Suzuki. 2022 melakukan kira-kira hari ini ke depan 32 pihak keseluruhan yang memiliki sasaran disifatkan sebagai pencapaian yang dirangsangkan selain berpuas hati dengan prestasi rata-rata barisan
isu kehilangan 12 pingat akibat Tenzing Boni dan Silat yang menjadi antara segala yang tidak diperhatikan. Selain ketiadaan Datuk Azizul Hasmi Awang yang terpaksa menarik diri susulan kecederaan. Namun ia tidak menghalang kontingen negara meraih 6 pingat emas yang mengakhiri pencapaian skor ini dengan 7 emas. Justru kali ini juga sebanyak 13 jenis sukan berjaya berbang pingat di Lanjung sekaligus memperbaiki pencapaian 12 jenis sukan di Parlimen Jakarta. Dalam pihak kita Malaysia Komite memang memuaskan dengan keseluruhannya berkaitan dengan kita punya data dan untuk science competition kita